Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat-nikmat Allah yang lain, terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup, di mana hidup ini kita merasakan adalah hidup mengesakan Allah. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kita tahu bahawa kita tidak memiliki hidup, tetapi hidup itu menunjukkan dialah mengesakan dirinya sendiri. Jadi kalau kita dah faham keadaan sebenarnya kita tidak ada lah. Jadi bila ada menunjukkan untuk Allah melihat kita punya ahsanu amala. Bang kita punya ahsanu amala. Baik kebaikan apa yang kita lakukan amal. Kebaikan yang utamanya kita merasakan hidup ini kita pulangkan balik. Ya Allah, Engkau yang tahu mengontrol hidupku. Kerana Engkau yang jadikan hidup ni, dan sesungguhnya hidup ni adalah sebenarnya menzahirkan sebenarnya Engkau lah yang hidup dan kami tidak memiliki hidup. Kalau kita faham benar-benar di sini, maka kita akan sentiasa merasakan yang hidup hanya Allah. Maka inilah dinamakan ahsanu amalah. Tapi kalau kita merasa kita hidup, maka kita akan rasa seolah-olah bukan mentauhidkan Allah, membesarkan diri kita. Kerana merasakan hidup itu hak kita. Padahal hidup ni hak siapa? Hak Allah. Jadi rasakan betul-betul hak Allah. Bukan senang. Abah sendiri pun kita proses untuk memperbaiki lagi. Baiki pasal bila kita ke depan ni, bila dilihatkan Allah, baru kita nampak banyak yang kita gagal. Tapi tak apa, gagal tu tadi kita nak Allah Ta'ala nak betulkan kita. Banyak lagi kita merasa ada kedirian lagi. Ada kita kena membaiki dia supaya hilang kedirian kita. Supaya yang hidup kita rasakan yang hidup hanya Allah. Itu yang betul-betul dinamakan ahsanu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala kata, Allah yang menciptakan kita tadi mati dan hidup untuk ditengok, dilihat kepada kita dalam kehidupan kita ahsanu amalah. Jadi ahsanu amalah tu maknanya kita merasakan yang hidup hanya Allah. Tapi kalau kita rasa kita yang hidup, itu bukan ahsanu amalah. Itu kita dah buat pengakuan diri kita ada. Itu bukan ahsanu amalah. Sekutukan Allah tu ahsanu amalah tak? Ada kedirian kan mensekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Dalam kita kata kita ni mengesakan Allah, kita kata kita yang mengesakan Allah. Boleh ke? Makna kita kita tersilap. Sebab kita ingat kita yang mengucapkan. Kita yang berkehendak untuk sebut. Ini susah kalau kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah. Tak belajar menuntut betul-betul kita. Nak pula kita dah ambil yang lain-lain. Tu bukan saya cakap tak betul. Kita dah ambil yang lain-lain tu, tentulah kita nak menerima yang ni susah. Jadi Alhamdulillah kalau kita boleh terima, Alhamdulillah. Bang simpan tu, simpan gula. Tak baik kan. Jadi itulah makna kedudukan kita adalah ahsanu
ahsanu amalah. Tetapkan diri kita ya, insya-Allah. Nanti kita cuba anak-anak abah siapa dalam YouTube ni dengar, cuba kita sama-sama betul-betul mengesahkan Allah. Manis. Lazat benda ni. Nikmat. Mengalahkan segala-gala nikmat yang lain. Inilah ibu nikmat. Jadi kita kena dapatkan ni. Kalau kita tak dapatkan yang ni, nanti kita nampak yang lain yang nikmat, kita dah mensekutukan Allah. Sebab kita nampak yang lain tu lebih besar daripada Allah. Dia yang maha besar siapa? Allah. Jadi kita kena rasakan. Betul-betul yang besar tu hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita benar-benar faham apa yang difirmankan Allah tu ahsanu amalah. Jaga betul-betul ahsanu amalah tu. Sama-sama kita jagalah ahsanu amalah. Kita ke depan kita ni menghadapi waktu-waktu yang sangat sulit. Jadi kalau kita tak betul-betul leburkan diri kita, hilang kedirian kita untuk kita hadapi ke depan ni, kalau tak dapat kita buat gitu, sulit. Nampak macam tak ada apa, tapi sebenarnya kita berada dalam kesyirikan. Jadi buanglah keakuan diri tadi. Sebab pakaian kita tak lain la ilaha illallah tu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah pun 12 huruf. Jadi 12 huruf ni dia bermain dalam diri kita 12 jam. Sentiasa kita mengesahkan Allah. Selagi banyak kita jaga tu mengesahkan Allah tu, selagi tu manis. Kita tak mensyirikkan Allah. Kita tak mensekutukan Allah. Sebab kita tetap merasakan yang ada hanya Allah hingga hilang ke diri kita. Itulah maknanya ahsanu amalah yang Allah nak lihat. Allah sendiri nak lihat di situ. Bukanlah saya cakap tak boleh solat, tak boleh puasa. Itu semua amalan-amalan baik. Tapi keseluruhan dia adalah bila kita buat tu semua, kita tak bersandarkan pada diri kita. Itu semua rahmat Allah. Dialah sebenarnya. Bukan kita. Jadi ajarkan diri situ. Memang kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, saya dah cakap dah. Susah kita nak boleh terima perkataan saya ni. Orang akan cakap apa ni saja ni, cakap ni mengaku Tuhan pula. Kan Allah suruh kita beribadah pada dia, jin dan manusia untuk ibadah pada dia. Mengapa pula kita ni tak dipanggil orang ahli ibadah? Kita ahli ibadah, tapi ahli ibadah yang diiktirafkan oleh Allah tadi adalah kita tak merasa ada kedirian kita. Biar Allah sendiri yang bagi tahu. Inilah fad'uli fi ibadi. Inilah golongan hamba-Ku yang beribadah. Dia tak ngaku-ngaku, aku ni orang ahli ibadah, tak boleh, kita tak boleh ngaku. Biar Allah yang sendiri mengatakan. Sebab tak lain itu dirinya sendiri. Dia nak menceritakan diri dia, dia letakkan sini. Roh tu kat situ. Engkau berkelakuan gini, kau sifat begini. Ada dalam tu Rahman ke Rahim ke Malik ke Qudus, semua ada dalam tu. Itu semua cerita tentang diri dia. Cuba kita perhatikan. Semuanya ada sifat-sifat Allah. Apa yang Allah ciptakan? Yang pertama yang kita lihat sifat Allah nombor satu, iaitu sifat hayat, hidup. Hidup tu sendiri dia yang bagi. Jadi kita COVID ke yang halus ke apa benda, malaikat ke, semua tu dia memiliki hidup. Hidup tu siapa bagi? Itu pun cukup dah, kita tahu dah, nampak Allah dah tadi. Jadi kan itu yang konsep pertama yang nak kita bagi faham. Manusia-manusia ni sekarang ni, akhir zaman ni, penghujung zaman ni, tak dijelaskan cukup-cukup yang ni. Rasulullah ceritakan 13 tahun cukup-cukup pada zaman Rasulullah tu, umat di waktu tu. Dan disuruh pesan, ini menuntut ilmu ni sangat penting ni, ilmu mengenal diri, mengenal Allah tu. Sebab tak ada yang lebih tinggi, Rasulullah kata. Walaupun dia yang awal, tetapi dia juga yang paling tinggi ilmu mengenal Allah. Kan dah diceritakan dulu. Sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah, adakah amalan yang paling hebat sekali? Yang paling tinggi, yang paling hebat. Rasulullah bukan jawab amalan. Rasulullah kata ilmu mengenal Allah. Mengapa Rasulullah tak jawab amalan, tapi Rasulullah tukarkan kepada ilmu mengenal? Sebab ilmu mengenal Allah tu yang paling tinggi. Jadi Rasulullah kata gitu. Rasulullah tu bijaksana.
Dekat itu. Sahabat tak faham lagi dia tanya, ya Rasulullah, kami bertanya amalan yang paling tinggi, paling hebat. Iya, aku faham Rasulullah. Kalau kau hebat macam mana ibadah kau 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun hebat macam mana ibadah. Tapi kau tak kenal Allah, tergantung amalan kau. Sebab kau berbuat tu sebab kau berharap kepada upah amalan yang kau buat. Tapi kalau kau kenal Allah, kau berbuat sentiasa kau dapatkan Allah tu tadi. Dia lebih besar daripada apa ganjaran pun yang kau minta daripada Allah. Allah tu sendiri lebih besar nikmat dia. Berpusu-pusu lah ramai. Mana zaman tu Rasulullah dah bagi tahu, baru mereka tahu rupanya. Mereka diajari oleh Rasulullah, iaitu ilmu mengenal Allah. Jadi kita kadang-kadang jadi pelik pun ada orang bila kata ilmu mengenal. Mana ada zaman Rasulullah? Ya Allah. Mana? Rukun iman tadi pun percaya pada Allah. Nombor satu tu. Kalau satu tu gagal, semua gagal. Tak payah cerita yang lain lah. Tu. Tapi kalau satu tu berjaya, yang lain ikut, insya-Allah. Asal dia kapal. Rukun iman ni kapal untuk belayar. Tapi kalau tak percaya, pecah kapal, kau harap enjin ke apa pun tak boleh pergi. Tak boleh pergi layar hebat macam mana pun tak boleh. Kapal dah tak ada. Tadi itu cakap, ilmu mengenal Allah sangat penting, mustahak sangat-sangat. Bukan ni ilmu ni baru zaman Rasulullah. Ya, kalau kita tak kenal Allah yang jadikan kita, tujuan apa? Apa ada hati kita? Kita tahu nak upah, nak balas ganjaran, dapat syurga. Kita tak tahu ada tuju sebenar kita dihidupkan. Kita dihidupkan ni untuk menzahirkan dirinya yang kita lah. Tak ada. Rasulullah ajar beres dengan sahabat-sahabat semua umat waktu tu. Sahabat pun ajar pada semua lagi. Tabi'in. Sampai wali Allah. Semua beres. Sampai kat kita kenapa? Sebab Iblis dah mengetahui cara untuk nak goda anak cucu Adam ni, penghabisan dia adalah dengan jangan bagi mereka mempelajari ilmu mengenal Allah. Kalau dia kenal Allah, habis kita. Jadi dia dah tahulah, dia boleh conquer kita, boleh kalahkan kita. Sebabnya banyak manusia dah tak amalkan ilmu mengenal. Tak ada. Dia dah jadi macam tak penting. Dia jadi ilmu lain yang lebih penting. Tu tadi. Padahal ini yang paling penting dia. Bila kau dah tak kenal Allah, kau ilmu tinggi macam mana pun, kau akan salah guna. Lebih banyak bencana rosak ni, kata Rasulullah. Sebab kau tak kenal Allah. Tapi bila kau dah kenal Allah, kau akan takut. Kau akan betul-betul rasa rindu kepada Allah. Kau berbuat tu betul-betul atas rahmat Allah. Kau tak bersandar pada diri kau. Bahagia hidup kau, manis hidup kau, kerana betul-betul mengesakan Allah. Kau tak nampak yang lebih manis dan lebih indah lagi, melainkan dengan Allah SWT. Jadi itu kita nak dapat sekarang ni. Bila kita dah indahkan terlampau lama, kita petikaikan, kita berbala-bala, kita tak payahlah. Yang penting kita buat mana yang kita tahu lah. Kita buat alasan macam-macam sampai kita terus jahil pada Allah. Serugi-rugi manusia. Dia menyangka amalan dia bagus, padahal dia di sisi Allah dia tak kenal Allah. Itu serugi-rugi manusia. Rasulullah Ta'ala bagi tahu pada Muhammad, itu manusia yang serugi-rugi. Dia nyangka kat dunia dia okey, padahal dia tu zombie. Padahal dia rasuk. Padahal dia berada dalam lengkongan akuarium Yahudi. Dia berada dalam naungan hawa nafsu dia. Dia kata, aku dapat petunjuk Allah lah. Aku dah dia situ. Padahal orang-orang yang ahli Allah dia tahu. Dia berselindung. Orang lain tak nampak, tapi ahli Allah dia tengok dalam, dia tahu. Bila orang dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tahu dah. Mesti banyak bencana-bencana akan keluar. Sifat-sifat mazumah, sifat tercela keluar daripada diri dia. Dia nak sembunyikan macam mana? Benda tu berbau, benda tu berasa. Ada gelombang dia tadi kat dalam tu. Jadi orang ahli Allah dia tahu. Sebab orang ahli Allah sentiasa tenggelam dengan Allah. Maka tenggelam dengan Allah, dia tak ada diri, tak ada yang tersembunyi. Jelas semuanya. Yang gaib semua dia nampak. Sebab dia dah tak ada. Dia melihat dengan penglihatan
Allah mana dia sembunyi? Kita tahu orang ni. Cara berjalan, cara duduknya dia ni ahli Allah ni. Ya. Tapi kalau orang tak duduk kat ahsanu amalah tadi, tak faham apa tu ahsanu amalah, dia rasa macam dia buat ibadah, dia rasa dia. Kediaan dia tu tadi akan rosakkan tadi. Ada dua, dia rasakan. Dia membuat sesuatu tu, harapan dia kepada Allah tadi untuk dibalasi. Dibalasi apa? Sebab ada rasa ketidakpuas hati di dalam diri dia. Maka itu dia nakkan sesuatu daripada Allah. Bukan dia nakkan harapan dia wa ila rabbika farghab. Harapan dia Allah aja semata-mata. Tetapi ada sesuatu masih lagi tersangkut. Itu dia masuk Allah Ta'ala wala yusyrik, kau tak pertemuan dengan aku. Kalau kau lakukan ibadah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kau mensekutukan Allah. Maknanya engkau sembah aku, tapi engkau sekutukan sebab engkau ada sesuatu yang aku ada yang kau mohonkan. Tapi bukan melulu wa ila rabbika far, tujuan kau tadi. Terseksalah jiwa engkau. Tapi engkau rasa macam, aku dapat lah, aku mohon pada Allah. Jadi bila dah dapat, engkau dah malas nak sebut nama Allah, tak ada syok. Allah tahu. Engkau boleh menipu malaikat, engkau boleh menipu makhluk Allah yang lain. Tapi Allah dengan ahli Allah kau tak boleh nipu. Dia tahu. Jiwa engkau ni, jiwa betul-betul cinta kepada Allah, kau betul-betul dengan Allah ke? Dia tahu. Ada orang begitu. Dia sangka dia dah berbuat baik. Padahal belum lagi sampai matlamat betul. Masih kena lagi sampai tahapan kita menyembah kepada Allah. Betul-betul kita rasakan dialah menyembah diri dia. Bila kita dah buat. Rahmat dialah semua ni yang aku boleh buat. Tak ada diri aku. Semua sebab semata-mata bukan sebab aku ni hebat, aku tak ada. Dia tak ada sebab keakuan diri dia. Dia semua rahmat. Aku boleh buat ni rahmat Allah. Aku boleh beribadah banyak mana pun, semua rahmat Engkau ya Allah. Aku tak ada apalah ya Allah. Ini semua kehendak Engkau yang bagi rasa kehendak. Engkau yang bagi hidup. Engkau yang tahu kehendak nak buat macam mana aku ni ya Allah. Engkau yang tahu atur macam mana aku nak diperbuat. Watak apa yang aku nak perlu buat sekian-sekian waktu ni. Semua dalam genggaman Allah. Kita rasa, aku yang boleh ni. Ya Allah. Selagi kita tak tukarkan tu, selagi tu saya cakap minta maaf lah. Bukan saya kata saya sempurna. Maknanya kita sama-sama buat. Itulah kemanisan. Bukan bebanan. Habis si Haji kata betul-betul demi Allah tak dapat apalah. Bukan tak dapat apa. Kita dapat pemilik segala-galanya. Kenikmatan. Dialah. Tak best ke? Kalau syurga, engkau belum dapat lagi syurga. Engkau dah rasa best cuman. Allah tu lebih pencipta syurga. Dia mencipta segala nikmat. Engkau tak rasakan dia tu tak pernah tinggalkan kau. Dia tak pernah benci kau. Dalam kau mengatakan tadi, aku nak balasan ni. Kau tak rasa ke Allah tu lebih mustahak daripada tu? Wa ila rabbika far. Tujuan ke apa pun. Semua Allahu Samad dia tu. Seluruh permintaan hebat-hebat. Dia berhenti kat Samad dia. Kerana Samad tu adalah permintaan yang paling tinggi sekali. Allahu Samad. Jadi bila sampai kita kenal Allahu Samad, kita tak nampak permintaan nikmat besar mana pun tak nampak. Kita nampak Samad dia tu tadi yang kemahatunggalan, maknanya dia aja yang paling mengeluarkan segala nikmat tu. Samad dia. Penutup segala permintaan. Kau minta syurga tinggi macam mana pun, kesudahan dia kepada Samad. Jadi kalau kita faham Allahu Samad tu tadi, ya Allah, kita dah tak nampak yang lain dah. Kita nak dia betul-betul. Tu. Segala permintaan tumpu kat sini. Apa pun tinggi permintaan, situ yang paling tinggi Samad. Iaitu dirinya tadi. Lebur kita di situ. Dalam Samadiyah dia. Itu yang kita nak kena faham betul-betul. Alhamdulillah kalau dia dibukakan Allah, dapat kita dengar cerita ni, kita betul yakin, beriman kita betul-betul pada Allah. Mana iman kita ni iman yang betul mengimani. Bukan iman yang mengucap. Bukan iman yang mengucap.
sesuatu tu kita ucap. Tapi mengimani itu sampai bila-bila kepercayaan, keyakinan kita pada Allah. Kan dengan cerita tempoh hari Nabi Isa didatangi oleh Iblis. Iblis kata, Isa, engkau sebut la ilaha illallah. Iblis dah rasa gembira dah. Kalau Isa ikut ni, maknanya dia ikut perkataan aku. Maknanya dia dah ikut aku. Nampak? Iblis nak goda Nabi Isa. Tapi Nabi Isa dia maksum, dia terpelihara. Allah pelihara dalaman dia. Dia kata apa? Aku boleh aja ikut perkataan kau, tapi aku dah memang tetap mengimani. Kalaupun aku ikut cakap engkau Iblis, aku sebenarnya bukan ikut cakap engkau, tapi aku dah memang dalam aku dalam 24 jam mengimani la ilaha illallah tu. Cabutnya Iblis, kalah dia. Kalah macam mana? Sebab dia tak dapat nak tarik. Walaupun perkataan yang disuruh tu la ilaha illallah. Nampak punya jaga para Nabi Allah Ta'ala jaga. Jadi kita juga gitu. Bila orang suruh sebut la ilaha illallah, kita sebenarnya dah memang dalam kita dah memang imani. Jadi kalau kita ikut dia tu bukan makna kita membarukan. Kita dah memang mengimani. Itu banyak kadang-kadang manusia yang tersilap. Maknanya kalau kita ikut dia, maknanya seolah-olah kita rasa kita membetulkan balik syahadah kita, betul? Padahal kita tak ada salah pun. Tapi para Nabi dijaga. Dia memang tetap mengimani 24 jam. Kita kadang-kadang tak faham. Kadang kita kena barukan balik. Padahal iman ni tadi dia suruh pegang, jaga betul-betul. Ittaqul, takut. Gitu. Betul-betul takut. Jangan sampai iman kita terlepas. Sebab pengakhir zaman ni Nabi bagi tahu akan datang pengakhir zaman umatku nanti teruk memegang iman seperti memegang bara panah terlepas. Mudah. Iman ni seperti buih di lautan, Nabi kata. Ramai tapi mudah. Pagi beriman, malam kafir. Malam beriman, yang kafir. Macam-macam perangai umat Rasulullah yang akhir zaman ni. Jadi kita suruh kita berhati-hati, pegang betul-betul. Ini zaman era kita, era maknanya mainan fitnah Dajjal. Saya dah cakap lah, bila cakap, Dajjal, mana jumpa Dajjal? La haula wala quwata illa billah. Jangan tanya soalan tu, jangan kita kata, mana ada Dajjal? Kau jumpa Dajjal ke? Si Haji ni jumpa Dajjal ke? Ya. Kita jangan cari Dajjal tu. Kita cari watak dia. Jelas. Watak dia tu adalah menipu. Tujuan dia apa untuk tipu tu? Untuk bawa kita ke lubang biawak. Supaya kita sama-sama dengan dia duduk dalam neraka Jahanam. Tempat dia. Dia dah berjanji Iblis kan? Iblis, anak murid Iblis apa? Dajjal. Tu. Gitulah gitu tadi. Dia kumpulan batil. Bos dia Iblis. Tu. Tu. Tapi ada bos lagi atas. Bos lagi pada Iblis tu tadi. Ada ke? Hawa nafsu kau. Hawa nafsu ni lebih buas lagi, lebih susah lagi nak dikontrol. Sebab dia tersembunyi. Keakuan diri tu tersembuh. Malaikat tengok dia ahli ibadah. Tapi bila cek di hadapan Allah, Allah yang tahu. Kenapa kau lakukan ibadah? Aku nak dapat ganjaran syurga. Maknanya engkau bukan beribadah kepada, engkau beribadah kepada syurga. Pergilah ke syurga tu. Mintalah suruh dia bukakan. Syurga tak buka. Allah tak izinkan. Sebab Allah suruh rida dulu. Rida Allah. Kena Allah dulu. Jadi jangan salah faham. Jangan saya cakap lah, saya tak boleh bagi minta syurga. Boleh. Mintalah syurga. Tapi rida Allah dulu. Ukur diri dulu. Kita dan dengan Allah masalah. Kita angan-angan kita minta. Jangan apalah. Jangan kita maknanya jangan ada masalah dengan Allah. Sekarang kita masalah dengan Allah. Masalah apa? Pertama, kita tak berapa kenal ataupun tak kenal Allah. Kita beribadah tanpa kenal Allah. Itu masalah besar tu. Rasulullah kata. Jadi kenal dulu. Tak apalah kau dah buat ibadah, beribadah jalan terus, tapi kenal Allah.
Supaya engkau tahu, bila engkau buat ibadah tu bukan kerana sesuatu, tetapi betul-betul melulu menunjukkan, ya Allah, kalau aku sembah sebenarnya engkau lah menyembah diri engkau. Kalau aku puji ingat engkau, sebenarnya engkau lah mengingat diri engkau, bukan aku ni tidak ada. Itulah supaya kita kena kenal diri, tak ada keakuan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhannya. Bila dia dah kenal Tuhan dia, Allah pun bagi tahu engkau ni tidak ada. Baru betul Allah tu akan perkenalkan engkau tak ada, yang ada hanya aku. Tapi bila engkau dah tak mau kenal nafsahu, diri engkau, macam mana kau nak kenal Tuhan? Jadi bila kita sekarang ni dah faham, dah mau kenal diri kita, baru kita tahu kita ni bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh kerana sirullah Nur Muhammad, dan bergerak tu semua kerana hayatullah. Ada kita ke? Dia satu je esa dia. Kita bila rasa kita ada, nafsu kita masuk, tak kenal diri, tak kenal Allah, mula nafsu syahwat kita. Sebab tak kenal diri, tak kenal nafsu syahwat, kita rasa kita susah nak alihkan. Itu bapak moyang Dajjal lah. Kalau masih lagi kita ada duduk situ, jangan salah iblis, jangan salahkan diri sendirilah. Sebab inilah musuh yang paling bahaya buat diri kita dengan Allah, adalah keakuan diri. Sebab kita tak mau kenal diri. Nafsahu kenal, Allah Ta'ala kata. Siapa yang betul kenal diri dia, dia akan kenal Allah. Apa tanda dia kenal Allah? Allah akan bagi tahu engkau ni tak ada, yang ada hanya aku. Tapi susah kita sekarang ni, pelajaran yang lain dimasukkan. Bukan saya kata elok, dia masuk yang lain dulu. Yang ni susah dia nak terima pula. Dia condemn kan, dia salah si Haji ni yang mau asal. Awak bertobatlah si Haji. Janganlah. Saya terus terang saya cakap, saya sahabat dengan awak, saya kawan dengan awak lama, saya kesian dengan awak. Janganlah bawa pelajaran ni lagi. Awak ni dah tersesat ni. Macam-macam orang cakap saya. Sedangkan saya mengimah, ni saya tak peduli, saya tetap mengimah. Saya dah tak ada was-was lagi dah. Sebab Allah dah bagi, kita dah kenal diri kita. Allah pun perkenalkan diri Allah kepada kita, bahawa kita ni tidak ada. Habis duduk, berdiri, baring, apa semua kita merenungkan dia semua yang menyusun. Kan Rasulullah doa, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku walau sedetik, walau sekelip mata, walau sedegup jantung. Itu Rasulullah yang paling kenal Allah. Dia yang paling faham tentang Allah. Tengok doa dia. Mengapa doa dia tak mau ada rasa diri langsung? Cuba perhatikan. Ni doa banyak manusia amalkan tapi tak faham. Itulah sebab bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita takut nak ada sedetik pun rasa keakuan diri. Dan apa yang kita buat semua, kita kata wa ma ramaita is ramaita. Semua dia, berdiri pun dia, berfikir dia, berusaha dia, semua dia. Tak ada lagi kita kata usaha tu kita, ikhtiar lagi kita, lepas tu barulah tawakal, baru Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Itu jalan cerita. Tapi sebenarnya seluruhnya wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu, wa huwa bikulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in semua ilmu dia, semua pengetahuan dia, semua kudrat kuasa dia, semua. Kalau dia tak bagi kita tidur, tak boleh tidur kita. 3 bulan dia tak bagi tidur, tak boleh tidur. 2 tahun dia tak bagi tidur, tak tidur. Bukan malam, siang malam. Tak boleh tidur, dia tak bagi ngantuk. Ini saya rasa sendiri. Itu kuasa Allah. Kita ingat kita boleh tidur. Kuasa kita, satu hari dia bagi tahu. Baru kita tahu, ya Allah, Allah tu bagi, dia yang bagi kita tidur, bangun, tak nak tidur. Baru kita nampak kekuasaan Allah. Jangan sampai gitu. Sedarlah sekarang ni kita sebenarnya kita bergerak, kita rasa kita tak memikirkan, kita rasa kita bahaya. Ubahlah. Engkau dah berhayal ni. Nanti bila mati baru engkau tahu engkau hidup. Tapi hidup engkau dah minta hidupkan balik di sini sebab nak beramal. So ahsanu amalan tadi. Ahsanu amalan. Tapi tak boleh dah, kita dah wafat. Dah masuk ke alam barzah, kita dah dikira, kita dah
Hitung dah. Soalan kubur ke hitung alam barzah tu punya soalan. Sebelum pakej soalan-soalan ada 80 pakej soalan. Satu pakej tu 1000 tahun, 80,000 tahun punya, orang kata apa? Kalau border tu apa, check border tu. Di immigration untuk masuk Thailand ke nak masuk Malaysia, apa dah pun. Dia panggil apa? Dia punya pintu-pintu halangan dia untuk kita nak lepas tu. Satu pintu halangan ada 80, Sayyidina Ali kata, Rasulullah bagi tahu. Selepas alam barzah tu. Alam barzah tu yang pertama. Itu 1000 tahun, Sayyidina Ali kata. Nanti satu lagi 1000 tahun, 1000 tahun sampai nanti habis semua, dah sampai titian sirat semua yang keberapa tak tahu last sekali, baru Allah Ta'ala sendiri yang soal. Itu soalan tu lagi lah. Tak boleh kita nak apa. Allah tahu dah. Tu. Pembohong dia tahu. Kau bukan nyembah aku, kau nyembah nak sesuatu daripada aku. Tu bersedialah kita, maknanya di hidup di dunia ni merasakan dia aja. Itulah dikatakan la ilaha illallah. Mengimanilah betul-betul. Bukan mengucapkan banyak-banyak. Bukan saya tak bagi ucap. Ucap banyak-banyak tapi imani terus 24 jam on. Itu kan kejap kan ini, kejap kan. Dia kita tak sedar, kita dah bertukarkan gear tu tadi. Kejap yakin kepada Allah, mengimani, kejap tak mengimani. Kejap kan apa, pagi kan beriman, malam pula kafir. Boleh tukar-tukar mudah sangat, macam buih di lautan meletup. Hidup balik. Kita risaunya dalam keadaan kita tertutup iman kita, dicabut nyawa. Jadi itu betul-betul banyak muhasabah diri, lihat, ya Allah, banyak silap aku, ya Allah. Bangun tengah malam tu ngaku betul, ya Allah, banyak silap aku. Siang tadi aku angkat barang yang kuasa aku. Siang tadi aku fikir kuasa aku yang fikir. Banyak benda yang aku salah, ya Allah. Aku mengaku diri aku banyak yang syirik aku, ya Allah. Mengaku diri. Tak kita angkat telefon tadi, kita rasa waktu tu tadi, kita rasa kita tak sedar bahawa dia yang, kudrat dia yang kita pakai. Kita diamkan, senyapkan, kita rasa macam tak ada apa je. Tak ada rasa zauq kita dengan Allah. Rasa zauq tu ada, kita rasa, ya Allah, ya Engkau, ya Allah, tak mau yang lain, ya Allah. Nak melihat pun dia penglihatan kita nampak. Allah juga kata. Indahnya tadi, ya Allah. Ini bukan bebadan tau. Ini indah tau bila hidup dengan Allah tadi. Tu saya cakap tadi, kalau Agung panggil, minggu depan Agung panggil, macam mana rasa bahagia kau? Minggu depan ni. Itu Agung manusia yang bukan bagi kau hidup. Bukan bagi kau rezeki. Orang yang pilih jadi Agung. Kau nak jumpa dia minggu depan, kau punya rasa seronok jumpa, cari tahu orang pun. Agung jemput aku makan sama ke apa pun, tak kisah. Tapi kau tu dengan Allah 24 jam yang Maha Agung tadi, kau tak rasa ke lebih tak malu ke? Itu yang situ bila kenang balik, ya Allah, tak patut aku, ya Allah. Aku buat kau macam ini, ya Allah, tak patut aku, ya Allah. Tak patut betul aku, ya Allah. Aku zalim pada diri aku, ya Allah. Kita akan sibuk membereskan diri kita dengan Allah, tak beres-beres lagi. Sebab merasakan ada kedirian gitu. Itulah saya cakap tadi. Tapi susah masyarakat kita, dia tak mau belajar ke sini. Tetap dia tengok yang ramai tadi, gini. Bukan saya cakap tu tak betul. Tapi itu bukan hala tuju. Hala tuju la ilaha. Kita sentiasa rasakan dia je, tak ambil. Cari tu. Itu pintu kebahagiaan. Kalau kita kat dunia, waktu yang paling bahagia adalah apa? Di dunia kita rasakan dengan Allah tu cukup nikmat. Itu orang manusia yang paling bahagia. Tapi kalau keliling dia macam Nabi Sulaiman, semua ada. Bukan maksud saya Nabi Sulaiman. Semua cukup lah keliling dia. Orang puji dia dengan harta macam semua cukup. Tapi dia tak rasa bahagia dengan Allah. Itu orang yang paling malang sebenarnya. Sebab dunia ni hanya seperti sebutir pasir di tepi pantai semenjak aku ciptakan, kata Allah. Jadi seluruh dunia isi harta karun ke apa benda memiliki engkau pun Allah pandang tetap seperti sebutir pasir. Itu engkau nak bangga-banggakan Allah Ta'ala. Tapi kalau engkau dah dengan Allah, Allah sendiri ada hambanya yang
yang begitu. Ada lagi hamba yang begitu. Dan dipanggil malaikat. Dia panggil roh-roh apa, para nabi roh yang lihatkanlah. Turun, tengok. Ada lagi hamba engkau. Hamba-hambaku yang bersifat Rabbani. Bukan dia tu Tuhan. Bersifat yang kenal Allah lah. Tak tahu si Haji ni mengaku Tuhan. Bukan Rabbani itu mengaku Tuhan. Bukan dia wahdatul wujud. Bukan dia manunggaling kaulah Gusti. Tapi dia pegang la ilaha il. Dia faham. Tak ada dia yang semata-mata ada hidup dia. Dia adalah sifat-sifat yang Allah suruh tajalikan. Dia rasakan gitu. Susah lah. Saya cakap tadi, kalau kita kata susah, kita tak bertindak sampai bila tak dapat. Kita duduklah dalam susah. Sebab Allah dah kata, dalam susah aku akan bagi. Aku yang akan. Tapi bila kau tu tak hendak kepada Allah, kau hendakkan kepada ganjaran-ganjaran Allah. Sedangkan Allah letakkan ganjaran-ganjaran tu supaya kau kenal Allah. Ganjaran tu 10 nikmat. Allah tu beribu nikmat. Pencipta nikmat tu yang Allah nak maksudkan. Kalau dia tak buat macam tu, kau tak faham. Jadi Allah buat jadikan nikmat syurga tu tadi supaya kau faham bukan ala tuju kau kepada nikmat. Ini ala tuju kau kepada siapa pencipta nikmat tu tadi. Baru kita rasa, ya Allah, baru aku faham, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Beruntunglah siapa yang di dunia dah faham. Tapi tak semua pengakhir zaman ni lagi sulit sebab manusia dah mengikut kena fitnah-fitnah dah. Dajjal saya cakap tadi. Saya dah cakap, jangan cari Dajjal. Fitnah-fitnah dia tu sifat-sifat yang kau kena. Apa dia? Kau tak mau kenal diri, kenal Allah. Tu kau dah kenal lah. Kau dah tak kenal lah tu. Tak payah kau nak cari Dajjal tu rupa mana. Mana ada Dajjal mana. Tu tak payah perlu cari iblis. Tak payah nak muka iblis. Kau dah kena belitan dia dah. Dan jangan salahkan dia. Sebab punca dia adalah engkau, diri engkau tak mau kenal Allah. Tak mau kenal diri. Punca dia engkau. Bila engkau tak mau kenal diri, tak nak kenal Allah, maka engkau dah berada di dalam landasan kebatilan. Bila datang kebatilan, yang disambut engkau siapa? Yang sambut kedatangan kau. Iblis, syaitan, kuncu-kuncu dia, grup-grup batil tadi. Yajud Majud, apa. Engkau akan duduk dalam akuarium tu lah. Orang cakap macam mana pun kau boleh nanti pusing. Hawa nafsu kau yang pusing nanti. Apa ni, iblis yang kunci kau. Betul, kau cakap betul je. Betul. Dia dah geruk kau. Dia akan betulkan kau yang dalam fikiran kau. Selagi kau tak keluar daripada nak kedirian kau tu, buang, bunuh, betul-betul faham. Selagi itu kau tak akan boleh. Allah dah bagi tahu dah. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila, pulang kepada aku. Baru kau bertaubat. Baru kau sebut. Sekarang kau tak pulang kepada aku. Kau ada kedirian kau. Bila ada kedirian kau, kau duduk dalam puak-puak kebatilan. Puak-puak yang kau berada dalam azab. Tapi kau tak sedar lagi kau diazab. Kau nak tunggu nanti dah mati pun kau. Sebenarnya kau dah berada dalam azab. Irji'i, panggillah wahai ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Allah suruh kau tenang, datang pada aku. Jangan cerita banyak. Jangan kau nak ajak berbalang-balang. Nantilah, itulah. Tanya. Bangun aja tidur, nampak petunjuk Allah je terus. Jangan banyak cerita. Nantilah aku baring kejap. Ini sebab kau layan. Nantilah. Hidup aku lama lagi. Lama-lama kau dah tak boleh nak bangkit dah. Dia dah kena masuk lubang biawak dia dah bawa kau. Jadi bangkitlah. Ni kita dah, Allah Ta'ala dah bagi perlihatkan kepada kita kebenaran tadi. Allah tunjukkan dan Allah bagi kekuatan cepat. Nanti tak ada alasan, ya Allah mengapa kau tak bagi aku hidayah, ya Allah mengapa kau tak bagi aku kekuatan kat dunia. Mana boleh soal Allah Ta'ala macam tu. Belum kau minta Allah bagi macam-macam dah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berpuluh kali diulang-ulang Allah Ta'ala. Supaya ingatkan kita berapa banyak nikmat-nikmat. Yang batin, yang zahir, petunjuk-petunjuk dia bagi. Amsala linnas, perumpamaan bagi manusia di sekalian alam dijadikan untuk perumpamaan nak menunjukkan dia yang esa dalam diri kau lagi.
Apa lagi yang kau kata kau tak dapat petunjuk Allah, kau tak dapat, tak faham. Rupanya kau bohong, kazib, kau membohong diri kau. Benda tu dah sampai, Allah bagi, kau kata tidak. Kau menutupi. Kau nak tipu siapa? Allah yang menciptakan, dia tahu. Jadi bertaubat, benar-benar menyesal. Sudahlah tu, tolonglah. Masa kita ni dah suntuk. Waktu kita ni dah waktu era kita, dah era masuk kiamat kecil. Sudahlah. Jangan lagi kita fikir-fikir lagi nak senang-senang. Cukup senang kita yang betulnya senang dengan Allah. Tak ada yang lebih senang lagi. Macam Rasulullah, tak ada yang lebih senang hibur diriku melainkan dengan Allah. Aku merasakan betul-betul dengan Allah, tenggelam, tak ada diriku. Betul-betul merasa bestnya Rasulullah di situ. Hilang kedirian dia. Zuk nama dia. Ini zuk pun kita tak faham. Tapi bila kita tengok motor lumba, bestnya. Dia rasa zuk tu. Padahal zoom motor gitu je. Tapi kita rasa zuk sebab kita dah minat. Tapi Allah tu, pencipta kita, menunggu kita tak ada rasa minat dengan Allah. Sebut nama Allah bila rasa susah, bila rasa perlukan Allah, baru sebut. Ya Allah, kau jadikan macam Allah Ta'ala tu macam berhala. Bila kau nak, bila tak nak, kau tinggalkan dia. Allah bukan gitu. Allah sentiasa mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Mana pernah dia paling, mana pernah tinggalkan kita. On je, tak pernah tak on. Kita yang off kan. Kita tutup. Ya Allah, bilalah kita nak betul-betul dengan Allah. Betul-betul bangun tengah malam tu betul-betul nakkan Allah. Ajar diri tu. Bukan nak sesuatu selain Allah. Bukan apa saya cakap saja kata tak payah minta. Bukan. Bila kau betul-betul nakkan Allah, baru kau tahu rupanya hajat-hajat kau yang lain Allah tunaikan. Yang susah-susah yang tak tercapai. Tapi bila kau datang jumpa Allah, Allah tahu apa masalah kau. Kau nak cerita dengan Allah, tak malu ke? Dia yang bagi kau masalah tu tadi. Kan? Lepas tu kau datang bawa berjumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak. Buang semua. Allah Ta'ala, aku dah buang kamu, apa kau bawa? Aku dah buang kamu. Kau buang lah. Jangan ingat, datang jumpa aku, jangan bawa apa-apa mula. Tak, ni kita bawa, ya Allah, aku ada masalah ni, ya Allah. Padahal itu masalah, tu nak selesai semua Allah, kau boleh report dengan Allah macam tu. Ya, betul-betul dengan Allah. Sudah, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah, apa masalah aku, ya Allah. Aku nak engkau aja. Sudah situ. Nanti itu semua Allah mudah. Ya Allah yang buat. Dia tahulah nak selesai. Kita tak, kita, ya Allah, aku kena masalah besar, ya Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Padahal Allah tu tahu dah. Ya. Dah sudah Allah Ta'ala. Tak, engkau bangkit, ya Allah. Bila nak selesai, ya Allah, macam mana? Padahal Allah yang nak selesaikan semua tu. Engkau tekan lagi. Jadi inilah kehidupan kita. Bila kita tak kenal Allah, kita tak kenal diri, beginilah keadaannya. Kita beribadah akan tidak ada akhlak dengan Allah. Bila tidak ada akhlak, amalan kita tak ada akhlak. Kita ada bapa, ada mak. Kita dah dididik oleh mak bapak kita sampai kita dapat, orang kata, pangkat yang tinggi lah. Duit mewah lah, harta mewah apa semua. Kemudian kita jumpa bapak kita, mak kita, bagi 1,000, bagi 2,000. Campak-campak, ya dah. Mak bapak kita bukan nak duit 1,000 kita. Dia nak tengok kita punya akhlak kita, kasih sayang kita dengan dia pandang. Betul? Jadi Allah tu kau boleh buat macam-macam, lepas tu kau boleh sebarang dengan Allah Ta'ala. Mana boleh. Kita nak tunjukkan akhlak kasih sayang kita dengan Allah. Tempoh hari dah bagi tahu. Bila kita baca Quran tengah malam, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita pun sahut, ya Allah, aku manusia tak ada daya upaya, ya Allah. Kita sahut panggilan Allah ni. Kita betul-betul berdialog dengan Allah. Kita merendahkan diri kita. Kita tak tahu apa benda, ya Allah. Engkau jadi aku betul manusia, tapi aku lemah longlai, tak tahu, bingung aku, ya Allah. Melainkan apa yang kau... dalam tu dia berhenti dulu baca. Lepas tu dia sambung baca lagi. Kena ayat ni dia dialog lagi dengan Allah Ta'ala. Sampai ke subuh, sampai... Ya Allah.
Ni orang betul-betul asli, betul-betul dengan Allah SWT. Betul-betul faham, betul-betul kenal. Jiwa dia hanya tenteram dengan Allah. Apa pun masalah ni semua Allah yang atur. Kita jangan rasa kita ni boleh selesaikan masalah kita, tak. Yang boleh selesaikan besar mana pun Allah yang, sebab dia yang jadi. Dia tahu waktu bila nak selesaikan. Kita tekan diri kita. Kita layan kat kita punya pembendaraan kita, ilmu kita. Kita layan kat pemikiran kita tadi. Jangan kita layankan, lagi dia bawa kita lagi berbalahan dia. Mula-mula memang dia kata engkau betul. Lama-lama dia bawa engkau habis hanyut. Pokoknya engkau dah dengan Allah terputus waktu tu. Engkau dah layan kau punya blok ilmu kau tu. Jangan. Kita ada ilmu letak tepi, kita layan akhlak kita dengan Allah. Sentiasa rasakan Allah. Akhlak baik dengan Allah dalam dia juga sebenarnya, dia dengan diri dia lah tu sebenarnya akhlak. Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kita bersama-sama menyatakan tak lain hala tuju mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hala tuju yang sebenar bukan kita yang mengesakan diri. Bukan kita yang mengesakan Allah, tapi Allah lah yang mengesakan pada diri keesaan dia. Itu yang sebenarnya. Betul-betul faham, insya-Allah Allah Taala akan bagi lebih ulahan lagi. Seperti mana yang Ustaz cakap tadi, Ustaz cakap sebelum ni lagi, dia dah cakap bukan kita yang mengesakan. Erti sebenar mengesakan bukan kita sebenarnya. Memang kita cakap kita mengesakan, tapi kita tu nak menunjukkan dia sebenarnya yang mengesakan pada diri keesaannya. Sebelum ni Ustaz ada beritahu sebelum ni. Jadi kita benar-benar sebab tu telisik benar-benar video ni, dengar benar-benar, yakin benar itulah kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat olahan demi olahan. Kalau kita tidak benar-benar telisik, tak menumpukan perhatian, kita tak akan dapat sebenar-benar yang menyatakan diri keesaan dia tadi tu. Dia jadi berbalah-balah lah. Dia akan berlawan dengan kerajaan Allah. Di kerajaan yang sebelum ni Ustaz cakap, kerajaan ada dua, kerajaan Allah Ta'ala, kerajaan kebatilan tadi tu. Jadi, kenapa kita nak berlawan dengan Sang Pencipta semua tu? Padahal Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya, kita nak berlawan kenapa? Kebatilan, tentera hak tadi tu. Tentera Allah, tentera hak Allah. Jadi, kenapa kita nak ni kan? Jadi, dalam surah Al-Isra, waqada rabbuka alla ta'budu, tetaplah kamu dengan sistem Allah. Tak susah dan tak senang. Dalam susah ada senang. Apa dia? La ilaha illallah, yang Rasulullah ajar. Yang kata tadi tak susah dan tak senang tadi, itulah sebenarnya. Tapi apabila dia merasai susah, perjuangan lah yang kita perlukan dalam menempuh kesusahan ini. Perjuangan itu apa dia? Menyerahkan apa-apa semua, tak ada diri kita, hanya dia yang, maknanya Allah yang menentang segala kebatilan-kebatilan. Kedirian diri kita ni semua Allah Ta'ala yang menentang. Itu yang sebenarnya, itulah punca utama kebatilan tadi. Jadi kita tidak menyatakan kita, mana kita nak mampu, kita nak menyatakan memerangi peperangan kebatilan tadi tu. Kedirian diri kita tak mampu nak buang. Allah Ta'ala je yang buang. Tapi kita betul-betul nak menuju ke arah yang sebelum ni kita berbincangkan selama ni, hala tuju Allah je. Dia semua. Maknanya itu satu perjuangan yang kita nak memerangi segala kedirian diri kita, yang menyatakan Allah lah yang memerangi, membunuh dan membinasakan segala kedirian diri kita, yang hanya dia yang mengesakan pada diri keesaannya. Itulah yang sebenarnya yang perlu kita yakini. Itu dia kata, yang Ustaz cakap tadi, yakini, mengimani, yakini dan mengimani la ilaha illallah. Sekian saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Itu luahan daripada robok kerohanian saudara kita tadi. Kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimatur Rabbi, yang semata-mata tidak ada kehendak lain melainkan mengajakkan kita sama-sama ilahun wahid, mengajakkan kita betul-betul ikhlas sama-sama suci murni mengesakan Allah. Tidak ada lain. Bukan untuk nak banggakan diri dia ke, tak ada kepentingan apa, langsung kita ni betul-betul seronoknya kita sama-sama, itu jadi seronok. Jadi Rasulullah pun gitu juga, kalau umat dia betul mengesakan Allah, Rasulullah seronok. Sebab Rasulullah dah tahu hala tuju kita adalah mengesakan Allah. Bila mengesakan Allah, manis tiada apa, dia tak mensekutukan Allah. Manisnya tadi. Yang itu Rasulullah nak umat dia betul-betul faham. Sampai Allah Ta'ala bagi tahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Maknanya dalam diri kamu itu telah datang Rasulullah tu yang menginginkan keimanan, keyakinan, meyakini kepada Allah tu, dia tu datang selalu tu. Pesuruh Allah tu Rasul tadi. Maksud apa, selawat ni Allah Ta'ala tu, dia nak muliakan apa ni, Allah Ta'ala nak berselawat tu lah, selawat Allah Ta'ala dalam Quran kepada Rasulullah SAW. Tu rahsia dia tu. Memang innallaha wa innallaha mana aku ni sendiri berselah, mana selawat Allah Ta'ala ni. Itulah qad ja'akum, dia memuji Rasul dia tu. Itulah dia memuji. Sifat dia apa Rasul dia Muhammad SAW? Menginginkan. Itulah dia puji dia tu. Dia puji lah, Allah Ta'ala puji diri dia juga lah tu, tak lain. Jadi bila kita dapat rahsia ni, baru kita tahu, ya Allah, syukur, Alhamdulillah, ya Allah, di dunia lagi Engkau bagi aku buka, aku kenal Engkau, ya Allah. Bersyukurnya kita kepada Allah. Jadi bila kita tanda bersyukurnya, kita bawa macam Rasulullah, rahmatan lil Allah, wa ma arsalnaka ila bawa berita gembira, kita nazirah, sampaikan seberapa banyak. Tak kira siapa-siapa manusia pun, tak semestinya Islam aja, siapa-siapa pun. Sebab dalam diri manusia tu dah ada dah Rasul tu tadi, tak kira dia Islam ke tak Islam. Tapi kalau dia tu tak Islam tapi dia yakin, dia dapat nanti. Dia lebih kuat iman dia daripada orang Islam lain. Sebab orang Islam lain dia rasa macam dia dah cukup. Itu masalah kan. Dia rasa dia dah ada ilmu, dia ada apa, tapi dia tak apa kenal lagi. Tapi orang tak apa ilmu tapi dia boleh terima, dia dapatkan. Itu bahagian masing-masing. Jadi kita jangan sombong, kita rasa cukup. Selagi kita belum lagi kenal diri, kenal Allah, kita belum cukup. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, cukup. Bukan cukup apa, kita tak ada apa sebenarnya. Itu yang cukup tu. Bila dah cukup, berada dalam keamanan benda benteng Allah. Jadi pegang betul-betul iman tadi, meyakini betul-betul. Meyakini tu di dalam betul-betul diri kita. Sentiasa rasakan dia aja. Ada rasa diri kita menangis, kita rasa ya Allah bersalah besar. Itu detect dekat situ. Nak rasa kedirian ni, kita tarik balik cepat. Sampai kita lakukan lagi, sampai dia langsung kita tak memikirkan diri kita lah. Jadi gila lah macam ni orang cakap. Si Haji ni biasa, bukan jadi gila. Bila Allah yang susun kita bertambah cantik sebenarnya. Tapi kalau kita susun sendiri, ranap kita. Nampak macam elok je, nanti kesudahan dia ranap. Sebab ada keakuan diri. Kita nak biar betul-betul dia yang datang ni nanti. Bila kita serah pada dia, sentiasa datang daripada dia. Kita nampak jelas semua yang kita buat, yakin, aku yakin. Semua daripada dia, tak ada was-was lagi. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya mohon maaf, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan, kesilapan, ada rasa kedirian. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.